So Jabir Ibn Hayyan ni dia the father of Arab chemistry. Nama penuh dia adalah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al-Azdi. Bapa dia iaitu Hayyan Al-Azdi adalah seorang pharmacist pada zaman tu lah. And then disebabkan environment dia dibesarkan dengan bapa dia yang seorang pharmacist tu, dia macam sedikit sebanyak macam menambahkan minat dia kepada ilmu sains, especially kimia, farmasi dan juga perubatan lah. As time goes by, lepas tu dia pun mula untuk belajar lebih mendalam tentang ilmu ni, dan dikatakan guru dia adalah Imam Ja'far As-Sadiq. Dan ada saya baca kat satu artikel ni, dia cakap yang macam dia memang terinspired daripada Imam Ja'far As-Sadiq ni, sebab Imam Ja'far As-Sadiq ni yang ajar dia tentang crystallization, calcination and then pasal hydrochloric acid. Lepas tu Jabir Ibn Hayyan ni dia juga ada buat buku tau, 300 buku filosofi and then beratus buku tentang kimia. Walaupun dia ni dikelarkan sebagai the father of Arab chemistry, dia sebenarnya menguasai dalam bidang ilmu yang lain lah. Contohnya macam filosofi, astronomi, perubatan, farmasi of course. Antara buku-buku dia yang menjadi sebutan adalah Kitab Al-Kimia, and semua buku-buku dia ni memang diterjemahkan dalam bahasa Latin, dan tapi Kitab Al-Kimia ni diterjemahkan dalam banyak bahasa. Tapi ada satu buku dia ni, nama dia boleh kod Google sendiri. Lepas tu kitab ni dia susah untuk diterjemahkan, and dia macam seolah-olah macam ada macam incomprehensible technical jargon yang macam terlalu susah, and macam ada coding tau. And untuk yang boleh decode pasal buku tu hanyalah orang yang belajar dekat Akademi Ja'far As-Sadiq tu lah. Lepas tu disebabkan itulah orang barat ni panggil Jabar ialah Gabber tau, dan disebabkan dia susah sangat nak decode apa yang dia cakap pasal buku tu, wujudlah satu perkataan ni, nama dia gibberish, yang korang main filter apa ni macam gibberish Kelantan, Pahang, Kedah tu kan. Dia hasilkan laboratory equipment, kita ambil yang paling senang lah, iaitu retort yang sampai sekarang kita pakai. Lepas tu dia buat ni, quite amazing lah, dia buat experimental method tau. Sebab macam kalau tak ada experimental method, maksudnya macam kalau kita tak terfikir, macam kita tak ada yang tersusun lah, macam variables kan. Tapi dia start dulu. Tapi of course lah yang macam dia punya experimental methods dah di-improve lah untuk sesuai dengan keadaan zaman. And then antara jasa dia lain, dia hasilkan aqua regia, dia hasilkan hydrochloric acid, nitric acid dan juga citric acid. Lepas tu dia pun buat kajian tentang rusting, macam mana untuk elakkan perkaratan berlaku. And then dia buat tentang macam buat kain yang kalis air. Pada zaman tu dah ada, okay? Dan dia hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah tau, macam lama, tapi faham tak? Dia macam amazing lah apa yang dia buat tu sampai sekarang kot orang pakai kan, sebab tak ada raincoat. Distillation dia buat, sebab kalau tak ada proses distillation kat dalam lab, tak adalah distill water untuk kita buat stock solution, untuk kita test dekat HPLC semua tu ya, anak-anak semua TV. Tapi macam quite amazing because that time teknologi dengan information, also knowledge, tak semudah macam kita sekarang ni. Macam pada zaman yang Jabir Ibn Hayyan hidup tu, teknologi tak semaju sekarang. Okay, mungkin waktu tu masih dalam padang pasir je. And then dikatakan masa Jabir mula untuk memperkenalkan ilmu kimia pada masyarakat dia, pada penduduk yang masyarakat yang duduk dekat kawasan tu, masyarakat tu tak percaya. And ingatkan yang macam Jabir Ibn Hayyan ni macam mengamalkan ilmu sihir, sampaikan macam dia orang ni musnahkan dia punya makmal. Tapi sebab Jabir Ibn Hayyan ni pernah cakap lah yang macam dia tak akan give up, sebab dia tahu yang ilmu sains ni akan banyak membantu memberi manfaat kepada manusia lah. Walaupun dia sangat mendalami ilmu sains ni, dia juga menjaga macam dia punya Al-Quran, okay? Dia jaga tentang pasal Islam semualah, macam dia jaga solat dia apa semua. Itu yang menjadikan dia ni macam tokoh Islam dalam bidang kimia. Sebab selalu kita selalu sangatlah dengar macam Albert Einstein apa semua, tapi macam takkanlah macam zaman kegemilangan Islam tu takkan tak ada langsung tokoh Islam yang kita boleh jadi contoh as a Muslim kan. Bagi saya, kalau zaman dulu yang macam serba kekurangan tu, macam teknologi tak sehebat sekarang, boleh hasilkan sesuatu yang boleh digunakan sampai sekarang, kenapa kita yang ada sumber yang cukup, teknologi yang cukup, information yang cukup, kenapa kita tak boleh nak contribute pada orang? So what have we done to contribute?